Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama lagi dalam mata pelajaran pendidikan Islam bersama saya USA Ustaz Saiful Azlan. Iaitu pada kali ini kita akan masuk kepada pelajaran yang ke-23 di bawah tajuk Pemaaf Melunakkan Hati. Kali ini kita akan belajar tajuk di bahagian akhlak. Baik. Seterusnya kita lihat objektif bagi pembelajaran ini ialah mempelajari maksud dan contoh sifat pemaaf. Bagaimana apa maksud maaf, dan bagaimana contohnya? Menghayati cara memohon dan memberi kemaafan. Menghayati cara dan memohon maaf. Bagaimana cara kita nak memohon dan nak memberi kemaafan. Mengetahui hikmah sifat pemaaf. Dan juga sebagaimana biasa, ada dua perkara lagi, iaitu menjawab soalan kebat dan menjawab soalan di bahagian deskripsi. Baik. Maksud pemaaf iaitu melepaskan atau membebaskan. Lepas atau bebas ini maknanya maaf. Melepaskan atau membebaskan itu makna bahasa. Manakala dari sudut istilah, maksudnya ialah melepaskan seseorang daripada kesalahan dan membebaskannya daripada hukuman. Kita lepaskan seolah-olah kesalahan dia buat itu terikat dengan kita. Maka kita lepaskan kesalahan itu. Tak ada kaitan dengan kita dah. Kita tak ada nak claim apa-apa dah dengan dia. Dan jika ada perkara-perkara yang melibatkan hukuman, maka kalau boleh kita nak lepaskan dia, nak bebaskan dia daripada hukuman-hukuman tersebut. Baik, seterusnya kita lihat dalil pemaaf. Dalil yang boleh kita ambil di sini iaitu daripada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Dan perbuatan kamu memberi kemaafan itu lebih hampir kepada takwa. Maknanya, orang-orang yang ada sifat takwa dalam hati je yang boleh menjadi orang yang berjiwa besar untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Kalau orang tu tak ada sifat takwa dalam hati, tak ada sifat takut dalam hati, maka mungkin berbagai-bagai ugutan pula yang akan keluar. Dah lah tak nak maafkan, dilemparkan pula kata-kata, tak apa, engkau buat salah dengan aku, kita jumpa di akhirat. Ni orang hebat ni. Kalau dia kata, tak apa, kita jumpa di akhirat, aku tak akan maafkan kau. Ni orang yang tak berapa cerdik. Kenapa Ustaz katakan begitu? Kerana nanti di akhirat, sepatutnya orang yang memaafkan kesalahan orang lain, dia akan terus dihisap dan dimasukkan ke syurga. Tak ada dia nak kena tunggu apa-apa dah. Kerana dari sudut kesalahan dia dengan orang lain, kesalahan orang lain dengan dia dah minta maaf, dia dah lepaskan dan dia tak perlu nak jumpa-jumpa lagi dah dengan orang tu, maka orang sebegini akan cepat masuk syurga. Orang yang nak tunggu orang lain, nak jumpa di akhirat, maka dia kena tunggulah. Dia kena tunggu orang lain dulu. Kemudian, bila mana orang lain tu dibicarakan, nak diselesaikan dengan orang itu, tunggu lagi orang lain. Banyak lagi orang yang dia nak tunggu. Maka lambatlah dia nak masuk syurga. Kerana apa? Kerana sifat dendamnya. Sifatnya yang tidak ingin memaafkan kesalahan orang lain, walaupun dia sebenarnya berada di pihak yang benar. Baik. Kita terus pergi kepada dalil kedua, iaitu daripada hadis Nabi SAW. Irhamu turhamu waghfiru yaghfirillahu lakum. Irhamu, kasihanilah sesama kamu, nescaya kamu akan dikasihi. Dan maafkanlah, nescaya kamu akan diampunkan oleh Allah. Kamu maafkan, maka Allah akan maafkan kamu. Allah akan ampunkan dosa kamu. Okey. Contoh sifat pemaaf yang ada
Contoh yang paling baik ialah contoh yang telah pun ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW kepada kita. Iaitu ketika Allah mengutuskan malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung untuk menimpakan gunung ke atas penduduk Taif kerana melakukan kerana kelakuan mereka. Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Jibril, jangan lakukannya. Biarlah aku bersabar terhadap kaumku. Semoga Allah melahirkan daripada zuriat mereka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Lantas baginda mendoakan kaum baginda itu. Cerita ni adalah merupakan cerita daripada peristiwa setelah baginda Nabi SAW tidak mempunyai ruang untuk berdakwah di Mekah. Maka Rasulullah nak cuba cari peluang di Taif. Rasulullah pun pergi ke Taif. Di Taif ni pun ada keluarga-keluarga Nabi. Kerana Taif dengan Mekah bukan jauh sangat. Dalam lebih kurang 90 kilo, 90 km, 100 km gitu je. Jarak daripada jarak Mekah dengan Taif ketika itu. Bila mana Rasulullah SAW pergi jumpa dengan ketua-ketua suku di sana, mengharapkan mereka terima, tetapi mereka tidak terima. Bahkan tindakan mereka di luar jangkaan Rasulullah SAW. Mereka menggalakkan orang-orang kanak-kanak, remaja-remaja dan orang yang jenis samsing-samsing ketika itu, agar mereka menghalau Rasulullah, melemparkan batu kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah luka-luka pada badan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah lari kemudian berlindung di sebalik satu gunung. Di sebalik satu bukit di situ. Maka ketika itulah datangnya malaikat Jibril memberikan tawaran ini. Dalam keadaan begitu pun Rasulullah SAW memaafkan kesalahan orang-orang Taif ini. Rasulullah tidak membenarkan malaikat penjaga gunung tu ambil gunung hempap saja di atas penduduk-penduduk Taif ketika itu. Malahan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah ampunkan kaumnya, Allah ampunkan penduduk Taif kerana mereka tidak mengetahui, dan doa Nabi semoga Allah melahirkan daripada zuriat mereka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berkat doa Nabi itu, pelajar-pelajar sekalian, pada hari ini tidak ada tempat di muka dunia ini, satu tempat, satu daerah, satu kawasan yang mana penduduknya adalah 100% Muslim. Bukan kampung ni. Ini satu Taif, satu bandar yang besar yang mana penduduknya di situ adalah merupakan 100% daripada kalangan orang Islam. Ini berkat doa Nabi SAW kepada penduduk Taif. Iaitu semoga Allah melahirkan daripada zuriat mereka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang kedua, iaitu contoh yang berlaku, itu Habbar telah memanah unta yang dinaiki oleh Sayyidatina Zainab semasa dalam perjalanan ke Madinah sehingga menyebabkan terjatuh dan gugur kandungannya. Ketika itu Sayyidatina Zainab sedang mengandung, gugur kandungan. Habbar datang ke Madinah untuk meminta maaf. Lalu baginda memaafkannya. Kesan daripada itu, Habbar kemudian memeluk Islam. Jadi ini kelebihan, antara kelebihan sifat pemaaf. Walaupun kita sedang bincangkan contoh bagaimana Rasulullah SAW yang mempunyai jiwa yang besar, walaupun perbuatan yang dibuat itu melukakan Rasulullah, menyakiti Rasulullah, menyakiti keluarga Rasulullah SAW, tetapi sifat pemaaf yang ada dalam jiwa baginda mendahului segala-galanya sehingga baginda memaafkan semua kesalahan tersebut. Baik. Kemudian kita lihat lagi perisai ilmu, tips untuk mengawal marah. Kita mungkin kata senanglah cakap, tak kena. Kalau kena dengan kita, kita pun marah. Okey. Di sini ada beberapa cara untuk kita mengawal kemarahan. Pertamanya ialah bila mana kita rasa marah, kita lafazkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iaitu lafaz isti'azah. Isti'azah ni kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa perlu kita ucapkan a'udzubillah ini? Kerana marah itu adalah merupakan suatu bentuk bisikan syaitan, satu bentuk galakan daripada syaitan. Maka kita pun berlindung
a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila kita berlindung daripada tindakan syaitan ini, maka kita harapkan agar kita ini mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengelak diri daripada terus berada dalam keadaan marah. Baik. Seterusnya kita lihat yang keduanya ialah berdiam diri. Maknanya bila mana kita marah jangan bercakap. Kalau kita bercakap, mungkin kita akan lafazkan lafaz-lafaz kemarahan di luar daripada kawalan diri kita. Yang kedua, yang ketiganya ialah berwuduk. Berwuduk ni sekali lagi kita kaitkan bahawa marah ini adalah daripada syaitan. Syaitan pula dibuat daripada api. Maka kita berwuduk, simbah air ke badan kita, maka jadi sejuk. Dengan itu kita akan dapat mengawal marah. Dari sudut yang lain pula adalah jika kita sedang berdiri, maka kita cari tempat untuk duduk. Jika kita sedang duduk, maka kita baring. Kita rendahkan kedudukan kita daripada kedudukan asal ketika mana kita marah. Maka dengan itu kita akan dapat mengawal kemarahan. Kerana kebiasaannya kita tengok orang yang marah daripada duduk dia berdiri untuk melawan. Maka dia makin membangkitkan kemarahan yang ada dalam dirinya. Seterusnya kita adab dan cara memohon maaf. Bersegera memohon maaf. Kita segera pohon maaf, minta cepat-cepat kemaafan daripada orang lain. Orang tu takut nanti kita terlambat. Bertemu muka dan bersalaman. Jumpa dia, bersalam, minta maaf terhadap kesalahannya yang kita lakukan padanya. Yang ketiga, mengakui kesalahan tanpa alasan. Pada ketika itu jangan nak bagi alasan banyak-banyak lah. Kalau orang nak bagi alasan ni sebenarnya dia bukan nak minta maaf. Dia nak bagi alasan, nak tunjuk dia tu tidak bersalah. Kita juga rasa dia bersalah. Jadi, adab memohon maaf ialah akui kesalahan yang kita lakukan dan jangan dibuat alasan-alasan kerana ia akan memburukkan lagi suasana. Memulangkan hak. Memulangkan hak ni kita pulangkan. Kalau kita curi kena ambil, kena pulangkan. Kalau kita fitnah dia kena betulkan. Kena betulkan. Sebenarnya dia ni tak buat begitu. Jadi, pulangkan hak dia. Kalau kita dah ambil barang, kena pulangkan barang. Kita dah cacatkan maruah dia, maka kita kena baiki balik maruahnya itu supaya dia kembali dipandang tinggi ataupun tidak dihina oleh masyarakat. Yang kelima, berazam tidak mengulangi. Dia lebih kurang sama dengan memohon keampunan daripada Allah. Kita berazam dah, tak nak ulang dah kesalahan yang kita buat. Dan ikhlas memohon kemaafan. Ikhlas mohon. Betul-betul kita nak mohon kemaafan. Bukan bila mana kita berujar dan kita rasa kita dah tak boleh menang, maka kita, okeylah aku minta maaf lah. Itu bukan orang tak ikhlas memohon kemaafan. Kerana daripada ayatnya itu pun kita boleh tahu dia bukannya nak minta maaf. Akan tetapi dia hanya nak menang dari sudut percakapannya sahaja. Baik, seterusnya kita lihat adab dan cara memberi maaf. Kalau orang buat salah pada kita, kita nak buat macam mana? Memaafkan tanpa diminta. Sebelum orang tu datang minta maaf pada kita, kita dah maafkan. Kenapa? Kerana dia berkait juga dengan yang kedua, melupakan kesalahan orang lain. Bila mana kita maafkan, maka kita lupakan kesalahan dia, kehidupan kita menjadi tenang. Kita dah tak fikir dah kesalahan dia tu pada kita. Kita dah lepaskan, kita dah serahkan pada Allah SWT. Yang ketiga, berdoa memohon hidayah kepada Allah. Memohon hidayah daripada Allah. Mohon hidayah daripada Allah SWT agar Allah berikan petunjuk pada kita. Allah berikan kekuatan kepada kita agar kita ini dapat menjalani kehidupan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. Yang keempat, bersangka baik terhadap orang yang memohon maaf. Kita kena bersangka baik. Macam mana sangka baik? Kita kena beranggapan bahawa dia memang betul-betul nak minta maaf. Dia memang betul-betul nak minta maaf. Jangan kita kata dia tu betul ke nak minta maaf ni? Tipu ni. Jangan begitu. Walaupun kalau kita nak berhati-hati dengan apa yang mungkin dia lakukan pada kita selepas itu tidak salah bagi kita. Akan tetapi kita hendaklah bersangka baik. Jangan diucapkan kata-kata yang menunjukkan bahawa kita tak percaya kepada kemaafan yang dipohon itu.
Yang kelimanya ialah ikhlas memberi maaf. Memberi maaf itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana orang datang memohon kemaafan kita, maka kita dengan ikhlas hati tanpa berkehendakkan kepada sesuatu, melepaskan kesalahan-kesalahannya itu dengan erti kata lain memberikan kemaafan daripada apa yang telah pun dia lakukan kepada diri kita ataupun keluarga kita. Hikmah bersifat pemaaf. Kita lihat. Individunya dapat apa? Memberi ketenangan jiwa, disenangi oleh orang lain, mendapat rahmat dan keampunan Allah. Bila mana kita maafkan kesalahan orang lain, jiwa kita rasa tenang. Kita dah tak serabut duk fikir orang tu buat salah dengan kita macam ni. Kita dah lepaskan. Kerana maaf maknanya lepas. Maaf maknanya bebas. Tak ada apa dah. Kita dah tak fikir dah. Maka bila kita tak fikir pada kesalahan orang lain, kita jadi tenang. Bila mana kita dalam keadaan begitu, kita ini orang yang disenangi. Kerana orang yang mungkin tersalah buat sesuatu pada kita, bila jumpa semula, kita dah boleh tegur dia dengan baik. Tak nampak ciri-ciri marah yang ada dalam diri kita. Maka orang tu akan jadi segan. Jangan akan rasa, aku dah buat salah dengan dia semalam. Tapi jumpa dengan dia hari ini, macam tak ada apa-apa berlaku. Dia memang seorang yang pemaaf. Jadi ini merupakan sifat yang terpuji. Lama-kelamaan, masyarakat akan menyenangi diri kita dan kita akan hidup dalam keadaan yang aman. Kita akan dapat hidup dalam keadaan yang tenang dan seterusnya mendapat rahmat dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita kena ingat bahawa setiap kemaafan kita kepada orang lain akan diitimbal balas dengan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dosa-dosa yang kita buat kepada Allah. Kita ni pastinya ada banyak dosa yang kita lakukan. Maka dengan memaafkan kesalahan orang lain, dengan hati yang ikhlas, maka kita harapkan agar Allah juga mengampunkan dosa-dosa kita. Dari sudut masyarakatnya macam mana? Kalau masyarakat tu jenis pemaaf, hidup dalam suasana harmoni, saling memaafkan di antara satu sama lain, mengangkat imej umat Islam. Orang tengok masyarakat tu, orang tengok dari sudut kelompok tu bagus sungguh kehidupan mereka, nampak tolong-menolong, maaf-memaafkan, tidak bergaduh. Maka ini menjadikan imej masyarakat tersebut, komuniti tersebut menjadi tinggi di mata masyarakat luar. Yang ketiga, menarik minat orang bukan Islam kepada Islam. Jadi orang bukan Islam yang mungkin tinggal bersama-sama dengan kita dalam satu komuniti, melihat bagaimana perangai umat Islam yang begitu berjiwa besar, sanggup memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain walaupun pada asalnya dia sendiri terluka, dia sendiri menjadi susah dengan kesalahan-kesalahan orang lain, akan tetapi dengan memaafkan tadi, menjadikan orang bukan Islam kemungkinan berminat untuk masuk dan menganut agama Islam bersama-sama kita, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan kehebat. Ini kita Amir sering dibuli oleh rakan-rakannya, namun dia tidak sedikit pun menyimpan dendam terhadap mereka. Huraikan pendapat anda. Jadi soalan kehebat ni Ustaz ulang sekali lagi. Ustaz petik daripada buku teks, bukan Ustaz buat sendiri. Cuma Ustaz sediakan cadangan jawapan yang Ustaz fikirkan agak sesuai untuk kamu. Baik, jawapannya Amir adalah seorang yang pemaaf. Kerana dia tahu bahawa memaafkan kesalahan orang lain akan mendapat ganjaran pahala yang besar daripada Allah. Kesannya dia akan sentiasa merasa tenang. Bila dah maafkan salah orang lain, kita dah bincang, dah sebutkan banyak kali, jiwa akan menjadi tenang. Kesimpulannya kita hendaklah sentiasa memaafkan kesalahan orang lain walaupun tanpa diminta, agar mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz baca sekali lagi. Amir adalah seorang yang pemaaf kerana dia tahu bahawa memaafkan kesalahan orang lain akan mendapat ganjaran pahala yang besar daripada Allah. Kesannya, dia akan sentiasa merasa tenang. Kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa memaafkan kesalahan orang lain walaupun tanpa diminta, agar mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita dah sampai kepada penghujung. Sila jawab soalan yang telah pun Ustaz sediakan di bahagian deskripsi. Tekan link di bawah. Like, share dan subscribe video Ustaz bagi yang belum. Dan Ustaz sudahi dengan aqul qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.